Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ma taufiqi illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan kita sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada tengah hari ini, petang ni kita sama-sama akan menyambung pengajian Quranic Arabik kita. Kita masih berada pada suratul Ahqaf pada ayat yang keberapa, Kanab? 24. 24 ya. Jadi ayat 24 insya-Allah sama-sama kita buka kitab I'rab Al-Quran. Ustaz Arab tuan-tuan dah beli, jangan bagi alasan lagi tak beli, boleh beli online. Harganya pun bukan mahal, 40 lebih, 45. Jadi buka perbincangan kita, sebab nanti kalau tuan-tuan tak ada buku, tuan-tuan lost. Nanti kita bincang, kemudian lama-lama nanti berbulan nanti baru tuan tahu, oh saya baru dapat buku Ustaz. Itu jawapan-jawapan yang kalau boleh tak nak dengar lah. Sebab kalau harganya beratus mungkinlah, tapi kalau harga murah ni kena belilah. Boleh minta anak ke siapa-siapa beli daripada kedai. Kalau tak boleh beli daripada Go Shop ke apa kan, beli boleh online. Okey, buka muka surat yang ke-6, Roman, daftar istilah. Tengok daftar istilah sekali lagi, kita ulang kaji, ulang kaji balik sebab nanti kita nak bincang lebih dalam. Tengok balik muka surat 6, daripada sebelah kanan warna merah, kotak warna merah, mubtada. Kita terjemah mubtada sebagai apa dalam bahasa Inggeris kita? Mubtada Subjek, Ustaz. Subjek, jangan lupa Kemudian kita ada subjek yang dilewatkan, mubtada muakhar. Mubtada muakhar ni macam mana Kak Normah? Mubtada muakhar ni macam mana kedudukan? Subjek datang selepas predikat. Dia tidak di awal ayat, tapi kalau di awal ayat kita panggil subjek biasalah, normal subjek. Tapi kalau dia datang selepas predikat, cerita dulu. Cerita tentang apa ni, pergi ke pasar ke, solat di masjid ke, cerita dia. Lepas tu baru datang dia punya subjek. Itu kita panggil mubtada muakhar. Tengok dalam buku kita, mubtada muakhar, ataupun dalam bahasa Inggeris kita terjemahkan sebagai belated subject. Belated subject, maknanya subjek duduk di belakang. Kerana ada perkara tertentu yang Allah nak fokus. Sebab kita bincang ni kalam Allah. Jadi oleh kerana Allah nak fokus kepada sesuatu cerita, Allah dahulukan predikat cerita tu, khabar dia, dan Allah kemudiankan dia punya subjek. Nombor 3 kita ada khabar. Apa makna khabar? Khabar ialah predikat tadi Kak Normah dah sebut. Predikat mana cerita. Kalau Ahmad pergi ke pasar tu cerita dia. Ahmad solat di masjid tu cerita dia. Dia punya subjek adalah Ahmad. Kemudian kita ada khabar muqaddam. Khabar muqaddam macam tadilah. Solat di masjid, cerita dia duduk depan, Ahmad duduk di belakang. Jadi bila Ahmad subjek duduk di belakang, maknanya khabar yang dikedepankan. Kita dahulukan dia. Kita awalkan dia. Dipanggil khabar muqaddam. Muqaddam. Macam kita solat lah. Kita ada jamak takdim kan. Jadi bila jamak takdim, maknanya kita buat zuhur secara muqaddam. Zuhur tu muqaddam. Didahulukan. Kemudian barulah asar. Asar pun muqaddam juga. Zuhur dibuat pada waktu zuhurnya. Sementara asar dibuat pada waktu zuhur juga. Jadi asar didahulukan, dipanggil asar muqaddam dipanggil. Itu dipanggil jamak takdim. Jadi kalau jamak takhir, jadi zuhur dibuat pada waktu asar, kita panggil zuhur muakhar. Zuhur muakhar. Kalau buat asar waktu zuhur, asar muqaddam. Kalau buat zuhur waktu asar, zuhur muakhar. Jadi dia punya perkataan sama aja. Macam dalam grammar juga Okey. Ada soalan setakat ni? Ada nak tanya? Muqaddam muakhar, ada pun nak tanya? Kak Mariatun okey? Kak Nab, Kak Abidah? Boleh Ustaz, okey. InsyaAllah boleh, Ustaz. Jadi kalau zuhur dibuat pada waktu asar, dipanggil zuhur apa?
Zuhur Muakhir. muakhir. Apa muakhir, muakhar. Ya, Muakhar. muakhar. Bunyinya bukan i, bunyinya a. Muakhar. Muakhar. Kalau muqaddam, bukan muqaddim, bukan muqaddam. Semua baris atas. Pasal dia dalam bentuk pasif. Ya. Maknanya zuhur muakhar makna apa? Zuhur yang ditakhirkan, dilewatkan, ya, dilewat. Dilewat tu apa tu? Kan pasif. Ya. Jadi bukan dia yang melakukan, tetapi dia dilakukan. Zuhur yang dilewatkan. Sebab tu dipanggil zuhur muakhar, muakhar. Kalau asar yang didahulukan pada waktu zuhur, ya, kita panggil asar muqaddam. Jadi ada dua je istilahnya. Muqaddam didahulukan, muakhar dilewatkan. Macam jamak takdim, jamak takhir. Cuma kita jarang guna muqaddam muakhar ni, kita guna takdim takhir. Ya, boleh juga, ya. Tapi kita tak katalah, ya, apa ni zuhur takdim kita tak kata. Ya, asar takdim kita tak sebut. Kita panggil asar muqaddam. Tapi orang Melayu tak gunakan perkataan tu lah, sebab tu istilah grammar. Ya, jadi tak biasa guna. Jadi kita dah Ustaz. tahu. Ya. Okey Ustaz, secara logiknya mubtada ni akan pair dengan khabar lah ya. Dan Ya, sentiasa. Pairing dia itulah ya. Betul. Okay. Kalau ada subjek, mesti ada predikat. Ya, tetapi bukan setiap ayat ada subjek predikat. Bukan setiap ayat. Ya, sebab ayat yang ada subjek predikat adalah ayat berbentuk, ya, berbentuk jumlah ismiyah, ya. Maknanya berbentuk apa ni, nominal sentence. Nominal sentence. Kalau sentence tu nominal, mula dengan noun, baru ada subjek dan predikat. Tapi kalau sentence tu mula dengan verb, kita panggil verbal sentence. Sebab sentence ada dua dalam bahasa Arab. Satu nominal, mula dengan noun. Satu lagi ialah, ya, verbal, mula dengan verb. Kita dah belajar sebenarnya dulu, ya. Tapi itu kita panggil, ya, yang pelajar-pelajar yang baru join, tak apalah. Kalau tanya Ustaz jawab, ya. Cuma Ustaz dah detailkan lah. Pasal kita dah cerita panjang, ya. Jadi tuan-tuan dan perempuan kena tengok video-video lama lah, ya. Cuma kalau tanya video yang keberapa, kita tak ingat lah, ya. Kena tengok lah. Okey, jadi kalau ayat tu mula dengan noun, kita panggil nominal sentence, maka adalah subjek dan predikat. Ya, tapi kalau dia mula dengan verb, macam mana nak ada subjek? Tak ada subjek. Ya, predikat pun predikat tak ada. Ya, dia ada bentuk lain. Dia ada verb dan juga dua. Ya, verb kemudian diikuti oleh dua. Kalau ada verb, ya, memang maknanya ada cerita lah kan. Ya, tapi verb tu jadi cerita kalau dia duduk dalam bentuk subjek predikat. Tapi kalau verb tu duduk sebagai awal ayat, ya, tak ada subjek kat situ. Yang ada adalah dua saja, ya. Melainkan ayat tu kompleks lah. Kadang-kadang ada juga ayat walaupun dia verbal sentence, tetapi dalam tu ada subjek dan predikat, ya. Memang akan ada. Tapi macam tadilah, ya, ayat tu mesti ayat yang panjang. Kalau ayat tu pendek, tak adalah benda-benda tu, ya, ringkas sangat. Kita kata, ya, zahaba Muhammadun, contoh, zahaba Muhammadun. Ya, telah pergi Muhammad, ya, maknanya Muhammad telah pergi. Mana nak cari subjek kan? Memang tak ada subjek lah. Ya, yang ada adalah dua saja, zahaba verb, kemudian diikuti oleh dia punya dua dia, ya, Muhammadun. Ada tak subjek predikat? Mana ada, sebab dia mula dengan verb. Kalau dia mula dengan noun, baru ada subjek dan predikat. Macam itulah cerita dia. Okey, ya, khabar muqaddam sudah, ya, mana predikat yang dilewatkan, ya, yang diawalkan, sorry. Kemudian kita ada fa'il. Fa'il mana dua, ya. Jadi tuan-tuan boleh letak nombor lah kat situ. Ya, fa'il tu nombor berapa tu? 1, 2, 3, 4, 5. Fa'il tu nombor 5. Letak nombor kat sebelah kanan tu. Ya, fa'il nombor 5. Fa'il adalah 2. Kemudian nombor 6 kita ada naib. Naib ni ialah naib kepada fa'il tu. Substitute for the fa'il. Ya, kalau ayat tu dalam bentuk active sentence, Ahmad makan nasi. Ya, itu aktif. Tapi kalau nasi dimakan oleh Ahmad. Jadi kalau nasi dimakan oleh Ahmad, ya, Ahmad bukan jadi dua, bukan. Ya, sebab ada oleh depan. Kalau ada oleh daripada, ya, itu bentuk-bentuk preposition, maka dia tak ada dua dia. Yang ada ialah naib dia. Naib, ya. Jadi Ahmad, ya, apa ni, nasi dimakan oleh Ahmad sebagai contoh, ya. Nasi dimakan. Ya, jadi nasi itu dia jadi apa? Jadi dalam bentuk
kita panggil substitute ataupun naibul fa'il. Ya, dalam bahasa Arab ya nampak lagi senang ya, tapi kalau Ustaz bagi contoh terus dalam bahasa Arab nanti tuan-tuan tak dapat. So bagi contoh dalam bahasa Melayu supaya konsep tu kita faham. Bila kita faham konsep, yang lain boleh buatlah. Kemudian isim kana ni kalau ada kana ya, ada kana wa kana Allah ya, ada kana. Kalau ada kana baru ada isim kana. Isim kana tu sebenarnya dia adalah subjek. Ya, asalnya dia adalah subjek. Bila masuk kana depan dia, subjek itu hilang, dia ditukar namanya menjadi isim kana. Ya, jadi kana tu akan mengubah struktur ayat daripada subjek kepada isim kana. Predikat ada predikat. Ya, predikat memang ada khabar. Khabar apa dipanggil? Khabar kana. Ya, kalau subjek jadi isim kana, maka khabar ya menjadi khabar kana. Sama, ya. Ini kita belum jumpa secara detail, kita akan tengok nanti kalau ada. Kemudian khabar ya, khabar Contoh ke Ustaz? apa dia? Isim kona. Boleh ke Ustaz beri contoh? Isim kana apa? Tak dengar. Boleh ke beri contoh sebab saya tak faham macam mana isim kona. Isim kana ya, sama ya. Ahmad pergi ke pasar. Ayat yang sama, Ustaz tak ubah ayat. Ahmad pergi ke pasar ataupun Ahmad solat di masjid. Ada kana tak ke situ? Tak ada kana. Sekarang masukkan kana depan Ahmad tu. Kana Ahmad pergi ke pasar. Tak ada ubah apa-apa. Ya, masukkan kana je depan dia. Bila masukkan kana, ya, Ahmad tak jadi subjek dah. Sekarang ni Ahmad tu nama, jadi isim kana. Okey, faham. Ya. Okey. Jadi kemudian sambung dia ialah Ahmad jadi isim kana, ya. Dia punya predikat dia pergi ke masjid ataupun solat di masjid menjadi khabar kana dia. Asalnya subjek dan predikat. Sekarang jadi subjek kepada kana dan jadi predikat kepada kana, tu je. Ya, kerana masuk kana. Kana tu ada apa? Ada fungsi tak bila masuk? Mestilah ada. Ya, takkan Allah letak sesuatu tak ada fungsi. Semua dalam Quran ada fungsi. Jadi kana tu untuk apa? Kana tu untuk taukid, memperkuatkan. Ya, untuk emphasize. Kalau kita nak emphasize sesuatu makna, sesuatu ayat, maka kita letak kana. Ya, sesungguhnya kita boleh kata inna boleh juga, ya. Tapi kalau kana ni lagi power sebenarnya. Ya, sebab bila kita kata kana tu makna sesuatu yang berterusan. Ya, jadi maknanya macam Allah kita katakan, Allah ni maha berkuasa. Bukannya sekarang je maha berkuasa, dulu maha berkuasa, sekarang maha berkuasa, sampai ke bila-bila pun maha berkuasa. Jadi dia guna kana. Dia tak guna inna. Ya, walaupun inna boleh juga, inna sesungguhnya Allah itu maha berkuasa. Ya, sesungguhnya. Tapi kalau kita katakan Allahu, ya, qadiran, ya, Allah itu, ya, qadir, maha berkuasa dulu, kini dan selamanya, lagi kuat makna dia. Jadi itu kana, ya, dia punya tujuan dia untuk memperkuatkan makna. Kana juga boleh makna past tense, boleh. Sebab kana 3 huruf, kan verb 3 huruf, zahaba 3 huruf. Berakhir dengan fathah, zahaba. Ya, qara'a, kan 3. Kalau kana pun 3. Ya, kaf, alif, nun. Nun baris mana? Baris fathah. Adakah dia fit into past tense punya definition? Ya, dah tentulah 3 huruf minimum dan huruf terakhir barisnya fathah. Dia fit into the definition. When it fit into the definition, dia adalah verb, dia adalah past tense verb. Dia adalah fi'lun madin, sama tuan-tuan. Okey, ya, isim kana sudah, khabar inna. Khabar inna macam mana? Masuk inna lah. Ayat yang sama. Ahmad pergi ke pasar. Ada kana. Kalau ada kana, tambah. Kana Ahmad pergi ke pasar. Kalau nak letak inna Ahmad pergi ke pasar. Sama. Ya, cuma kita tambah kana dengan inna di depan. Apa tujuan dia? Untuk secara umumnya to emphasize the meaning. Ya. Okey, jadi apa lagi? Ya, kita ada ya. Isim dia ada apa? Isim ma. Ya, ma tu biar dululah. Ya, khabar la ada, ya. Terus je ke bawah, maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi mim titik baha. Maf'ulun bihi. Apa makna maf'ulun bihi? Maf'ulun bihi merujuk kepada objek. Ya, maf'ulun bihi bahasa Arab dia, sebab kita akan jumpa MBH. M titik ba dengan ha. Ya, mana maf'ulun bihi direngkaskan dia punya apa kita panggil, dia punya simbol dia, ya. Jadi dia adalah objek. Objek macam biasalah, Ahmad makan nasi. Ya, Ahmad subjek, makan nasi predikat,
nasi menjadi objek dia. Ya, objek mesti datang selepas verb. Apa verb dia? Verb dia makan. Ya, Ahmad subjek, makan nasi predikat. Predikat tu terdiri daripada apa? Predikat terdiri daripada verb dan juga objek. Ya, Ahmad makan nasi. Kemudian kita boleh kembangkanlah. Ahmad makan nasi, ya, dan lauk. Dah tambah dah. Ada apa kita panggil? Ada follower dia. Nasi jadi objek dan lauk, ya, lauk jadi follower. Pasal apa? Sebab ada dan, ya. Dan tu adalah sentence connector. Ya, dia konsep dia itu juga tuan-tuan, tak lari. Ya, Ahmad makan nasi dan lauk bersama ibunya, tambah cerita pula. Ya, Ahmad, ya, makan nasi dan lauk bersama ibunya di bawah pokok. Ya, ayat boleh tambah. Ya, sebab tu kalau orang tahu dia punya konsep grammar ni, dia boleh buat ayat. Ya, masalah pelajar Melayu kita, dia tak pandai kembangkan ayat. Ya, ayat dia statik je. Ya, kemudian tak pandai nak kembang, mati kat situ je. Ahmad makan nasi, kita kata tambahlah sikit. Tak nak tambah apa? Dia tak tahu nak tambah apa. Kita kata takkan nasi kosong. Okey, baru dia tahu. Ahmad makan nasi ayam contoh. Nasi ayam, ya. Mana nasi ayam tu nasi dan ayam lah. Ya, yang digaul sekali kan, ya. Ataupun Ahmad makan nasi dan ayam. Kalau dia makan nasi dan ayam, bukan mana nasi ayam kan? Sebab nasi itu nasi putih mungkin, ayam tu ayam sambal, ya, ataupun ayam tu ayam kari sebagai contoh. Ada makna lain. Ya, nanti orang tanya kita, apa beza? Nanti Kak Nak tanya Ustaz. Apa beza Ahmad makan nasi ayam dengan Ahmad makan nasi dan ayam? Ayamnya yang sama juga, tapi ayam yang dimasak secara terpisah. Ya, kalau nasi ayam, ayam dimasak sekali dengan ayam tu, sepatutnya macam itulah, ya. Jadi apa kita panggil air, ya, ayam tadi tu masuk, rebusan ayam tu masuk dalam nasi tadi. Jadi nasi itu ada berasa ayam. Tapi kalau nasi putih tak berasa ayam. Ya, nak rasa ayam kena tambah, ya. Jadi Ahmad makan nasi dan ayam dan sayur. Ya, sambil minum kopi tak boleh lah, ya, sebab mana boleh makan sambil minum. Dari segi sunnahnya tak ikut sunnah lah, tak bagus untuk perut kan, untuk penghadaman. Tapi kita boleh tambah lain lah, di bawah pokok kelapa yang lebat buahnya, ya. Pada waktu tengah hari, ya, ketika apa panas terik, macam-macam cerita boleh tambah tuan-tuan. Jadi bila kita tahu grammar ni, ya, bila kita tahu apa ni nahu, kita boleh kembangkan ayat. Sama ada belajar bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab, bahasa apa pun boleh. Ya, dengan syarat kita memahami konsep dia. Boleh tambah apa tadi, ya, boleh tambah apa ni follower. Kita boleh tambah preposition lagi. Ya, kita boleh tambah apa lagi, ya, dia punya adverb dia, cerita apa ni sedang makan, ya, gelojoh. Ahmad makan nasi ayam contoh tadi kan. Ya, kita tambah nak jadikan dia adverb. Ahmad makan nasi ayam dengan gelojoh. Tambah lagi itu adverb. Maknanya sebenarnya macam itulah konsep Quran. Kadang-kadang ayatnya pendek, ya, kadang-kadang disambung dengan ayat lain untuk tambah cerita, kadang-kadang duduk dalam ayat yang sama. Itulah Quran, hadis dan sebagainya tuan-tuan, ya, konsep dia. Ada soalan silakan, ada apa? Ya, sebagai mukadimah sebelum kita masuk ayat 24. Ada apa nak tanya? Haji Megat, ada apa? Ya. Ustaz, tadi Ustaz kata kana tu ada 3 ya. Satu past tense verb. Betul tak Ustaz? Dua je. 2 So lagi satu apa? Karena sebagai emphasize untuk emphasize. Karena faham. untuk emphasize. Satu sebagai past tense verb, satu emphasize. Ya. Okey. Orang lain ada apa tuan-tuan? Ya, kita tak nak ulang balik. Kalau tuan-tuan ada soalan, baik tanya dulu. Ada apa? Silakan. Tak ada ya, diam tu makna faham ya. Kita ulang ya. Maf'ulun bihi sudah, kemudian bawah pada maf'ulun bihi tu. Ya, tuan-tuan yang baru masuk, ya, kita baca muka surat yang ke-7 ya. Ke-6 sorry, ke-6. Roman ya, daripada depan ya. Depan kita depan sekali tu. Ya, buku kita daripada depan, daripada sebelah kanan. Buku I'rab. Nanti tuan-tuan tanya balik, kita pakai buku apa ni? Kita pakai buku I'rab. Ya, buku I'rab. Buku I'rab ni adalah buku yang Ustaz dah share dalam grup. Tuan-tuan jangan kata tak tahu pula ya. Kita dah share dalam grup banyak kali ya. Kalau tak dapat juga, tuan-tuan kata saya tak tahu. Okey, tak apa. Nanti Kak Nam akan share sekali lagi untuk kali ketiga dah tuan-tuan ya. Jadi apa ni, ada maf'ul mutlak dia panggil.
Maf'ul mutlak. Ya, maf'ul mutlak ni kita tak baca lagi secara detail. Ya, tapi maf'ul mutlak ni maknanya absolute. Ya, absolute. Dia mutlak tu makna absolute lah. Sesuatu yang berlaku, benar-benar berlaku. Contoh kita kata Allah telah menghancurkan bandar itu sehancur-hancurnya. Contoh kena salin ayat yang Ustaz bagi ni, ya, supaya tuan-tuan tahu contoh. Ya, salin, ya. Apa bunyi dia? Allah sebagai apa tu? Subjek lah. Ya, telah menghancurkan, ya, telah menghancurkan tu adalah verb dia. Ya, past tense verb, ya. Bandar itu jadi apa? Jadi objek, maf'ulun bihi. Ya, sehancur-hancurnya. Itulah dia maf'ul mutlak. Allah telah menghancurkan bandar itu sehancur-hancurnya. Allah telah menghancurkan bandar Pompei sebagai contoh. Ya, di Itali, ya, sehancur-hancurnya. Ya. Allah telah apa kita panggil, ya? Allah telah membinasakan, ya, kaum Samud, ya, sebinasa-binasanya. Maknanya ataupun Allah telah membinasakan kaum Samud, ya, sehebat-hebatnya. Sehebat-hebatnya, sehancur-hancurnya, ya, sebesar-besarnya, ya. Sekecil-kecilnya, itu semua adalah maf'ul mutlak untuk menunjukkan apa ni, apa kita panggil, ya, untuk sebagai satu pembuktian bahawasanya memang benda tu benar-benar berlaku. Untuk bagi tahu benda tu benar-benar berlaku. Ya, jadi itu pun tujuannya untuk pembuktian jugalah, ya, pembuktian. Okey, ada yang tak faham sehancur-hancurnya tadi? Ada yang tak faham? Kak Maritun, okey? Ya, Haji Asy'ari. Okey, Ustaz. Okey, ya. Ustaz, tolong Ustaz minta ulang. Ada gangguan tadi Ustaz. Allah telah menghancurkan bandar Pompei sehancur-hancurnya. Dah salin dah Kak Maritun. Ya, Allah telah menghancurkan bandar Pompei sehancur-hancurnya. Allah jadi apa, Kak Maritun? Ada problem lagi? Tak ada, Ya. tak ada. Tadi ada orang datang. Allah telah menghancurkan bandar Pompei sehancur-hancurnya. Allah jadi apa? Fungsi dia. Subjek. Allah subjek. Telah menghancurkan, Predicate. telah menghancurkan bandar Pompei. The whole ayat tu. Telah menghancurkan bandar Pompei sehancur-hancurnya. Semua, the whole ayat tu. Ya, ada yang subjek, itu adalah predicate. Okey, sekarang dekat predicate tu kita pecahkan lagi. Telah menghancurkan apa tu? Telah menghancurkan. Apa tu? Past tense. Apa dia? Past tense. Past tense. Past tense verb. Verb jangan lupa. Past tense. Verb, past tense verb. Past tense Telah verb. menghancurkan. Ya, sebab bahasa Melayu dia kena letak telah kan. Kalau English tak perlu. Allah telah menghancurkan bandar Pompei. Ya, bandar Pompei. Yang mana yang jadi objek? Bandar ke objek ke Pompei objek? Bandar. Bandar Ustaz jadi objek. Ya, bandar lah. Bandar lah yang dimusnahkan. Pompei jadi apa? Jadi nama tempat. Memanglah dia nama tempat. Tapi dia, dalam nahu dia jadi apa? Siapa boleh jawab? Adjektif. Pompei jadi apa? Pompei jadi apa? Apa now? Jadi apa? Haji Asy'ari? Adjektif, Ustaz. Mana boleh adjektif? Tak, Bandar pronoun. yang Noun, bandar Ustaz, yang noun, cantik. Noun. Memanglah dia noun. Tamis. Mudhaf ilahi. Tamis. Yalah, soalan dia tanya noun apa? Pronoun. Descriptive. Mana pronoun? Proper. Sorry. Proper noun. Nama Kita hak. tak cerita proper noun dalam bahasa Arab, tak banyak cerita proper noun. Proper noun ni nama orang, nama bandar, betul lah tu. Nama Dia dia. apa fungsi dia? Dia sebagai apa? Descriptive now. Kan? Pronoun kan Ustaz? Dia apa? Mudhaf ilahi Ustaz. Dia Pronoun. apa? Dia apa noun tu? Betul lah tu. Udah Proper main noun. dia. Bukan proper. Khas. Nama khas. Special noun. Proper noun, nama khas, special noun tu semua sama. Tuan-tuan ulang benda yang sama. Second noun ke? Second noun. Second noun. Ya, barulah ada mudhaf ilaih apa semua tadi tu, ya. Tuan-tuan guna bahasa simple. Ustaz guna simple je. First noun, second noun. Sudah. Ya, tak payah sebut maf'ulun bihi apa ni, apa kita panggil? Mudhaf ilaih tu susah. Bukan semua orang dah belajar. Ya, sebab Ustaz cuba menggunakan perkataan yang simple. Kalau boleh tak nak guna bahasa Arab pun, bagi orang faham. Bila kita dah faham, dah pandai, tuan-tuan boleh bawa bahasa apa pun boleh. Tak ada hal. Ya.
Konsep tu kita bina dulu. Second noun, ya. First noun, second noun. First noun dia apa? First noun dia bandar. Second noun dia Pompei, ya. Pompei tu second noun. Tapi kalau katalah ya, bandar tu tak ada. Allah telah menghancurkan Pompei. Pompei itulah jadi objek. Tapi sebab ada depannya bandar tu jadi objek. Pompei tu jadi second noun. Sehancur-hancurnya jadi apa tadi? Sehancur-hancurnya jadi Maf'ul mutlak. maf'ul mutlak ataupun kita panggil ya. Tak ada istilah ya, kita panggil absolute apa tu nak panggil ya, absolute ya, absolute object ke ya, sebab tak tahu, tak ada apa perkataan dia. Ya, tapi for the time being kita letak dululah ya. Kita letak dia absolute noun ke ataupun absolute object. Pasal dia maf'ul. Bila maf'ul tu dia objek. Jadi bila maf'ul mutlak tu mana absolute. Ya, sebab dia menunjukkan kepada sesuatu yang benar-benar berlaku. Ya, kejadian tu. Ya, benar-benar berlaku. Ya, sesuatu insiden ataupun tragedi yang betul-betul berlaku. Ya, macam kita kata banjir besar. Ya, banjir besar tu maknanya bukan main-main tu. Ya, banjir kilat. Ya, telah berlaku banjir kilat. Ya, mungkin kecil je lah ya, mungkin besar juga tapi taklah lama kan sebab dia banjir kilat. Tapi kalau kita kata banjir besar telah melanda ya, banjir besar telah melanda negeri apa contohnya, negeri Pahang sebagai contoh. Ya, banjir besar telah berlaku. Tapi dekat situ tak adalah perkataan yang boleh kita nak gunakan sebagai maf'ul mutlak, tak ada. Ya, kalau Allah telah menurunkan hujan di Kuantan selebat-lebatnya, ya, selebat-lebatnya. Mana hujan yang diturunkan tu adalah hujan yang selebat-lebatnya. Itu boleh jadi maf'ul mutlak ataupun absolute. Ya, kita panggil absolute incident ataupun absolute noun sebagai contoh. Okey tuan-tuan ya. Kita paling kurang kita tahu dia punya ceritanya maf'ul mutlak. Okey, bawah lagi ada maf'ul li ajlih. Mim tu maf'ul juga. Ya. Tuan-tuan nak kena besarkan ni, tuan-tuan pergi kedai, tuan-tuan enlarge dia dan tuan-tuan laminate-kan dia. Ya, jadi tuan-tuan sebagai pelajar, tuan-tuan kena buat macam tu. Besarkan ni, pergi muka surat yang ke-7, yang ke-6 ni, ya. Pergi kedai apa ni photostat, minta dia besarkan. Ya, ni yang panduan-panduan ni semua besarkan ni. Ya, pembahagian i'rab, daftar istilah, dia yang paling penting lah ya. Dua ni, dua muka surat ni. Ni yang paling penting sekali. Muka surat yang ke-6 dan muka surat yang ke-7. Ni kita kata gist kepada kita punya perbincangan ni. Ya, especially yang daftar istilah kena tahu. Okey, maf'ul li ajlih. Ya, maf'ul li ajlih. Tadi kita dah buat maf'ulun bihi, objek. Maf'ul mutlak itu absolute noun ya ataupun absolute object. Sekarang kita baca maf'ul li ajlih. Maf'ul li ajlih ni adalah sebab. Sebab contoh saya bagi ya. Sesiapa yang berpuasa ya pada bulan Ramadan kerana keimanan, kerana mengharap redha Allah. Kerana tu. Ya, jadi banyak orang terjemah salah. Ustaz-ustaz terjemah pun salah. Ya, contoh ya ayatnya apa? Man soma. Okey, tulis man. Man, min nun man. Ya, tulis dalam bahasa Arab. Man soma. Sod alif mim. Sod alif mim. Ya, fi'il madin, ya. Apa ni past tense? Soma 3 huruf. Ramadana, Ramadana, ro min dot alif nun, Ramadana. Man, sesiapa soma berpuasa Ramadan, ya, bulan Ramadan, imanan, imanan. Sebab apa? Sebab apa dia kena baca dengan tanwin fathah? Pasal dia maf'ul. Bila dia maf'ul mesti baca tanwin fathah. Macam maf'ulun bihi juga. Maf'ulun bihi tanwin fathah, ya, maf'ul mutlak tanwin fathah, maf'ul ajli semua tanwin fathah. Sebab tu dia panggil maf'ul. Itu dia punya logik dia. Ya. Okey, boleh, ya. Jadi man sesiapa soma berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan imanan kerana keimanan. Kerana keimanan. Tapi cuba tengok ustaz-ustaz terjemah. Ya. Man soma Ramadan imanan. Sesiapa yang puasa Ramadan dalam keadaan beriman. Mana boleh terjemah dalam keadaan beriman? Dalam keadaan beriman tu adverb. Salah. Ya. Dari segi nahu pun dah salah dah. Ya. Tapi biasanya ustaz-ustaz bila terjemah suka-suka hati je. Dia tak ambil peduli. Dia tak ingat apa yang dia belajar nahu, grammar dulu masa kat universiti dia dah lupa dah. Jadi terjemah main suka-suka hati je. Ya, baru ni ustaz duduk satu forum, ya. Ada seorang apa ni penceramah tu, hanya dia pun sebut. Ustaz kata minta maaf ya, mungkin ustaz kita terlepas pandang. Ya, imanan ni bukan adverb. Ya, imanan ni adalah maf'ul li ajlih.
Maknanya tuan-tuan, sesiapa yang puasa Ramadan kerana keimanan. Ya, dia puasa tu kerana iman. Dia puasa tu bukan kerana malu, dia puasa tu bukan kerana orang lain puasa dia puasa, bukan. Jadi maknanya dia kena apa kita panggil wholeheartedly dia puasa tu kerana Allah, kerana iman. Ya, wahtisaban dan kerana mengharap redha Allah, kerana mengharap Allah ampun dosa. Juga maf'ul li ajlih juga. Ya, baru betul. Pasal yang kalau nak ambil alias apa nanti kan. Kak Maritun tak off kan. Allah mau sorry Ustaz. Okey, ya. Tuan-tuan, itu contoh ya. Nanti Kak Maritun tanya soalan, Ustaz dah jawab dah. Man sesiapa. Itu hadis Nabi tu, hadis Sahih Bukhari. Hadis tu panjang, Ustaz baca sikit je. Man sesiapa, ya, soma berpuasa Ramadan pada bulan Ramadan, imanan kerana keimanan. Betul kan? Kerana keimanan tu apa? Itulah maf'ul li ajlih. Ya, itulah reasoning dia. Itulah sebab dia, ya. Kerana iman, wahtisaban, wa ihtisaban, dan kerana mengharap redha Allah. So kita puasa ni kerana harap redha Allah. Kerana kita memohon, ya, Allah bagi pahala. Kerana kita harap Allah ampun dosa. Itu semua tujuan dia. Tujuan dia bukan lain-lain. Bukan puasa dalam iman, bukan puasa dalam mengharap redha Allah. Salah terjemah. Ya. Kalau dia terjemah macam tu, maknanya ayat tu, hadis tu kena tukar. Ya, man shoma Ramadan mu'minan. Ya, ayat tak kata mukminan, ayat kata imanan. Nampak tak tuan-tuan? Ya. Kadang-kadang ustaz-ustaz ya pun yang mengajar pun terlupa, dah tak ingat dah nahu tu. Bila dia terjemah tu suka-suka hati je. Ya. Terjemah Quran pun sama juga. Ya, kadang-kadang dia tak ambil peduli dah. Bukan tak belajar, semua tu belajar. Ya, sebab kita dah belajar dah. Ya, kalau ustaz-ustaz ni belajar daripada sekolah menengah dah belajar dah. Sekolah menengah belajar, ya, ambil form 6, STAM belajar lagi, pergi Azhar belajar, kalau pergi Jordan belajar, pergi Morocco belajar, UIA, UM, semua belajar. Habis dah. Kadang buat master pula, belajar lagi, nahu lagi. Tapi bila mengajar, lupa. Semua benda tu lupa. Macam orang belajar tajwid. Dia dah tahu dah, mat wajib mutasil, 4-5 harakat. Tapi bila baca, baca 2 harakat. Mana boleh tuan-tuan? Ya, tak boleh lah baca 2 kan? Ya, sebab kita pakai mazhab apa? Ya, kita pakai Thariq Syatibiyah. Thariq Syatibiyah ni memang, ya, apa ni, apa kita panggil? Apa huruf mat ni, ya, mat asli ke, mat jaiz ke, semua 4-5. Ya, kadang orang baca tak baca 4-5 pun. Ya ayyuhallazina amanu kan? Itu 4-5 tu. Ya ayyuhallazina amanu. Kadang tak baca, baca je 2 je. Ya ayyuhallazina, tak boleh tuan-tuan, itu Saudi. Ya, Saudi dia pakai Thariq Jazariyah tuan-tuan, ya, Jazari. Malaysia dengan Saudi lain. Saudi pakai Jazari, Malaysia pakai Syatibi. Tuan-tuan, nak cerita panjang tuan-tuan. Maknanya ada banyak benda lagi kita nak kena belajar dalam hidup ni. Ya. Kena belajar bahasa Quran, belajar hadis, belajar fiqh, belajar sirah, ya, belajar usul fiqh, belajar macam-macam tuan-tuan. Tak ada masa untuk buat benda lain. Ya, patutnya tuan-tuan. Ya, jadi sebab apa? Sebab kalau tidak kita tak dapat. Ya, kita nak kena usaha sungguh-sungguh. Usia tak ada masalah tuan-tuan. Ya, bila kita dapat kesedaran, kita all out. Lagi sebahagian tuan-tuan orang pencen. Apa nak cerita dia? Ya, pencen ada. Ya, duit kedua SP ada. Ya, apa ni duit ni ada. Apa nak fikir lagi? Tuan-tuan fikir belajar aje. Ya, fikir macam mana nak faham Quran, nak faham hadis. Itu lagi bagus tuan-tuan. Lagi berkat hidup tuan-tuan. Ya, insya-Allah. Jangan bimbang tuan-tuan. Ya. Okey, maf'ul li ajlih sudah. Apa lagi? Ya. Ustaz, Kemudian, ya, ada apa? imanan tu kerana iman. Jadi kerana tu terhimpun dalam imanan. Ya, betul. Kerana keimanan. Ya. Sebab tu dia kena buat dalam bentuk imanan tu. Imanan tu apa? Imanan tu kan maf'ul, kan apa ni, tanwin fathah. Tanwin fathah. Ya. Macam kita sebut tadilah, ya. Apa ni, Allah telah menghancurkan, ya, bandar itu, kita kata Al-Madinata ataupun Madinatan. Allah telah menghancurkan satu bandar, Madinatan, ya, tanwin fathah. Kalau tadi kita kata imanan, tanwin fathah. Ya, Allah telah menghancurkan sesuatu bandar itu sehancur-hancurnya, pun tanwin fathah juga. Ya, jadi bila begitu keadaannya, dia semua tu bentuk maf'ul dipanggil. Ya, semua dalam bentuk macam objek lah. Ya, cuma objek lain-lain je. Ada objek betul,
ada dalam bentuk apa kita panggil, ya, maf'ul mutlak tadi yang absolute, dan ada juga dalam bentuk maf'ul li ajli, kerana. Ya, siapa yang beriman kerana, siapa yang solat kerana, siapa yang puasa kerana keimanan, kerana mengharap redha Allah. Ya, dua tu, imanan, satu lagi, dan ihtisaban. Ihtisaban tu dalam hadis yang popular lah tu, bulan Ramadan ni itu je orang duk sebut. Tak ada lain orang duk sebut. Mana-mana ustaz ceramah pun mesti man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Kalau malam man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban. Semua imanan wa ihtisaban. Imanan kerana iman, wa ihtisaban kerana mengharap redha Allah. Jadi kalau kita ibadah ni, kita tak peduli orang lain dah. Kita buat tu kerana Allah aja. Ya, bukan kerana nak tunjukkan orang, bukan kerana nanti orang tak ada, tuan-tuan. Ibadah ni kalau kerana Allah aja senang. Kita tak perlu ambil orang lain nak cakap, orang lain nak cerita, nak cakap, nak komen, nak apa, tak ada hal. Ya, itulah tujuan dia, tuan-tuan, ya. Okey, apa lagi kita sebut di sini? Maf'ul li ajli sudah. Kemudian bawah lagi, maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah tu biar dulu. Ya, maf'ul fi turun. Banyak lagi, tuan-tuan, berlonggok lagi maf'ul tu. Kemudian kita ada hal, ya, hal bawah. 3 daripada bawah, hal. Hal makna apa? Hal biasanya adverb. Ya, adverb. Ya, Ahmad datang ke sekolah, ya, lambat. Ahmad datang ke sekolah lambat. Lambat tu apa? Lambat tu adverb dia. Ya. Ahmad apa ni makan nasi, ya, gelojoh kita kata. Gelojoh tu dia punya sifat dia, adverb, okay, kepada makan tadi. Makan gelojoh. Ya, apa ni ketawa terbahak-bahak contoh. Ya, ataupun menangis tersedu-sedu. Semua tu adverb. Ya, sebab dia cerita tentang verb. Apa saja yang menceritakan tentang verb, ya, dalam bentuk dia apa kita panggil, dia menerangkan verb tu. Kalau menangis terisak-isak, ya, ataupun tersedu-sedu, ya. Kalau makan gelojoh, ya. Kalau apa kita panggil, apa lagi, ya. Kalau apa tadi, kalau dia datang sekolah ataupun balik sekolah, ya, lewat contoh. Dia datang sekolah lewat, ya. Dia belajar bersungguh-sungguh, tu semua adverb, tuan-tuan. Ya, belajar bersungguh-sungguh, ya, termasuk adverb, kerana menunjukkan dia punya kualiti dia, kesungguhan dia, ya, maknanya lewat dia, ya, tu semua tu. Okey, tuan-tuan, tu cerita dia. Lain apa lagi? Bawah tu kita ada apa? Di bawah tu kita ada tamyiz. Tamyiz makna apa? Tamyiz adalah, ya, distinguisher ataupun differentiator yang membezakan. Ya, Ahmad lebih tua daripada Ali. Ahmad lebih tua daripada Ali. Ya, maknanya siapa abang? Ahmad ke Ali? Okey, saya bagi umum je, ya. Tuan-tuan jawab. Ahmad lebih tua daripada Ali. Siapa abang? Ahmad ke Ali? Ahmad. Ya, tak tahu, tuan-tuan. Mana tahu? Ya, sebab dia tak ada tamyiz kat belakang. Ahmad, cuba dengar ayat. Ya, tuan-tuan dah terperangkap dah. Ahmad lebih tua daripada Ali dari segi apa? Ahmad lebih tua daripada Ali dari segi umur. Kalau Ahmad lebih tua daripada Ali dari segi umur, maknanya Ahmad tu abang. Ataupun dia pak saudara, ataupun dia bapa. Tapi kalau Ahmad lebih tua daripada Ali dari segi ilmu, tuanya tu dari segi ilmu. Ya, jadi belum tahu siapa abang, siapa adik. Ya, mungkin adik dia apa ni belajar sampai master dah, abang dia baru diploma. Jadi mana yang ada ilmu? Adik dia lagi banyak ilmu. Mana tua di situ, tua apa? Sebab tu kena ada tamyiz kat belakang. Kena ada differentiator. Ahmad lebih tua daripada Ali dari segi apa? Ya, dari segi umur. Ataupun Ahmad lebih besar daripada Ali. Bukan fizikal sahaja. Ya. Ahmad lebih besar daripada Ali dari segi tubuh badannya. Ahmad lebih besar daripada Ali dari segi usia. Ahmad lebih besar daripada Ali dari segi umur. Ahmad lebih besar daripada Ali dari segi ilmu. Itu semua. Dari segi ilmu, dari segi umur, dari segi badan, dari segi apa tu, dari segi tu semua tu tamyiz. Boleh tak Kanap? Very Boleh, clear, Ustaz. Ustaz. Boleh. Okey, alhamdulillah. Ya, clear. Sudah, ya. Kemudian kita ada bawah tu mustasna, last, ya. Mana kita habiskan sepanjang ni, ya. Mustasna, apa makna mustasna? Mustasna maknanya pengecualian. Semua pelajar hadir melainkan Muhammad. Semua pelajar tingkatan 3 hadir ke kelas melainkan Muhammad. Ya, melainkan tu kita tahulah istisna, ya, exception.
Habislah tuan-tuan, yang kita belum sebut ada beberapa lagi ya, yang sebab tak jumpa lagi. Kalau jumpa kita akan sebut insya-Allah. Setakat ni tuan-tuan ada apa soalan tentang apa ni daftar istilah sebelah kanan warna merah tu, kolom tu. Ada apa nak tanya kat situ? Ada penerangan yang tak jelas? Kalau ada lah. Kalau tak ada tak apa, kita balik ke perbincangan kita pada ni lah. Nak Ya, tanya. silakan. Tadi contoh maf'ul mutlak tu menggunakan past tense verb kan? Maf'ul mutlak. Dia bukan past tense verb. Past Yang tense telah verbnya menghancurkan, sehancur-hancurnya. Sehancur-hancurnya bukan verb. tak, soalan saya boleh tak kalau dia apa kita guna untuk present tense verb punya ayat? Contoh, bagilah contoh. Allah. Contoh Yalah. Kalau guna ayat tadi mana past tense verb dia pada hancur je lah. Allah telah menghancurkan. Allah subjek telah menghancurkan. Ya, tuan-tuan kena salin ya semua ayat-ayat ni. Ustaz akan ulang banyak kali lagi. Tuan-tuan kena salin. Tuan-tuan jangan hafal je, melainkan tuan-tuan genius lah. Kalau tuan-tuan genius tak apa. Ya, tuan-tuan boleh ingat. Dengar sekali boleh ingat tak apa. Kalau tuan-tuan bukan masuk ke kategori genius, hanya above average, tuan-tuan kena salin. Allah telah menghancurkan ya apa ni Pompei sehancur-hancurnya. Kat mana past tense verb dia? Pada telah menghancurkan. Sehancur-hancurnya bukan past tense verb. Sehancur-hancurnya adalah maf'ul mutlak ya ataupun absolute noun kita kata. Ya, ataupun absolute object. Sehancur-hancurnya. Mana ada past tense verb? Bukan. Past tense verbnya pada telah. Pasal dalam bahasa Melayu untuk bagi tahu dia past tense, dia mesti ada telah. Kalau nak kata future, ya akan. Itu je tuan-tuan. Telah maknanya telah berlaku. Akan belum berlaku. Ya, tu dia punya beza dalam bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris tak payah ya. See jadi saw. Ya, kalau see jadi said. Ya, itu je senang kan satu perkataan. Bahasa Melayu tak boleh. Bahasa Arab pun tak perlu ya. Di apa kita panggil ya, diletakkan kecuali ada kana. Kana boleh jadi past tense boleh. Ya, kana ya. Contoh kita kata apa ni manusia kan contoh ya. Kita kata apa ni Ahmad solat ya. Kita kata kana Ahmad ya. Kita kata Ahmad dah meninggal lah ya, kana Ahmad. Ahmad dulu masih hidup ya. Dia memang sembahyang tarawih ni memang 30 hari kat masjid. Ya, kana dulu kita kata dulu ya. Jadi mana past tense lah. Ya, sebab apa past tense? Sebab Ahmad dah meninggal. Ya, macam Rasulullah. Rasulullah dulu masih hidup. Kalau bulan puasa ni memang Nabi ni sangat pemurah. Lebih pemurah daripada apa tuan-tuan? Dalam hadis yang tuan-tuan pernah dengar lah. Nabi Muhammad SAW lebih pemurah daripada apa? Kalau tuan-tuan biasa dengar hadis lah ya. Nabi Muhammad lebih pemurah daripada apa yang nak gambarkan kemurahan hati manusia ni apa? Seperti apa? Seperti Allah ya. Seperti apa tuan-tuan ya? Nabi Muhammad pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad ni memang pemurah. Tetapi Nabi paling pemurah pada bulan Ramadan. Seumpama apa? Tuan-tuan, bagilah tak apa salah tak apa. Tuan-tuan jangan takut. Ya, Kak Abidah. Kita nak kata seorang tu pemurah, macam mana kita nak bayangkan? Kita nak banding dengan apa? Tuan-tuan, ya. Puan Sri Insun, ya. Haji Ahmad Fakri. Dia sama ada kita ambil manusia Ustaz seperti orang kaya yang sentiasa menderma ataupun kejadian Allah lah, matahari yang bersinar, bulan, betul, angin. fenomena alam dia panggil, fenomena alam. Ya, cuma kalau Ustaz boleh spesifikkan, Nabi ya lebih pemurah, ya, lebih pemurah daripada angin yang bertiup, tuan-tuan, angin yang bertiup. Cuba kita bayangkan, Nabi itu ya disebut tu, ya disebut. Maknanya pertama kali dengar Ustaz. Ya, nak buat macam mana kan? Sebab tuan-tuan bukan bidang hadis kan? Ya, jadi kalau baca kita hadis, Alhamdulillah dengar dah juga. Alhamdulillah. Ya, mana banyak lagi benda nak kena mengaji tuan-tuan, panjang lagi. Ya. Banyak Ustaz, banyak. Kadang-kadang kita dengar orang ya, especially pensioner lah, dia kata, saya ni tak tahu lah Ustaz. Ya, masa banyak tak tahu nak buat apa. Allahu Akbar, kesian kita kata. Ya, join kelas lah kita kata. Ya, kalau tak ada tahu nak buat apa, malah nak pergi ke masjid surau. Especially orang perempuan, masuk Zoom online. Kelas banyak, berlambat-lambat ada tuan-tuan. Ya, ada sponsor lagi kita kata. Ya, ada Persatuan Wanita Islam Prihatin, ada Moses, ada Nia, ada macam-macam tuan-tuan. Ya, boleh hadir je. Ya, yang penting komitmen. Ya,
Okey, so balik pada cerita tadi, memang gambaran Nabi, gambaran sesuatu ni dibuat dalam bentuk fenomena alam. Ya, fenomena alam. Ya, contoh kita kata, ya Allah, berilah aku ilmu. Ya, berilah aku ilmu ni seperti mana apa? Ya, berilah aku hidayah biasa. Berilah aku hidayah. Ya, seperti mana engkau memberikan ya apa ni cahaya kepada alam ni. Ya, jadi minta supaya Allah bagi hidayah. Allahumma hdi, ya bagi hidayah pada aku. Seperti mana engkau telah menerangi alam semesta yang luas ni. Ya, mana gambaran fenomena alam lah. Ya, jadi macam tu tuan-tuan. Rezeki yang melimpah ruah kan. Seperti hujan yang turun dengan deras. Ya, tu dalam apa ni, apa kita panggil dalam surah Nuh sebagai contoh ya. Sehingga surah Nuh tu kalau orang buat solat apa? Solat apa kita panggil ya, solat panggil hujan, solat istisqa, ya memang dibaca surah Nuh tu. Purposely memang dibaca surah Nuh. Kerana Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab dalam sirah ketika dia mengimamkan solat istisqa di Madinah, dia jadi khalifah, ya memang dia tak akan lupa membaca surah Nuh. Kerana dalam surah Nuh tu ada cerita Allah menurunkan rezeki ya dari langit seperti mana ya diturunkan hujan yang lebat sederah-derahnya. Tuan-tuan ya, itu dipanggil tafaul, ambil sempena. Jadi kita nak hujan yang lebat, ya rezeki yang melimpah ruah, kita pilihlah surah-surah mana dalam Quran yang cerita tentang benda tu. Macam itulah, ya. Okey tuan-tuan, selesailah ya kita punya perbincangan sebelah tu, kita apply sekarang ni. Ya, sebab subjek Quranic Arabic ni kita panggil applied Arabic. Kita bukan nak belajar nahu semata-mata grammar, tapi kita nak tahu dia punya apa, ya. Dia punya application dia tuan-tuan ya, aplikasi dia. Okey, Ustaz share je. Ya. Ustaz share surah yang ke-46. Ya, kita tengok ayat yang ke-24 ya. Okey, 24 insya-Allah. 24 betul ya Kak Nam ya, 24. Betul Ustaz. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya 24, betul ya surah dia ni? Betul ke surah ni? Ayat dia apa bunyi dia? Afala yatadabbaruna al-Quran ke? Betul ke? Asalnya bukan ni ya. Ayat dia falamma ra'auhu. Ni awal ni terlewat sikit ya. Tu dah surah Muhammad tu ya. Mana ayat dia? Ni surah Muhammad ni 47 ya. So cikgu buka tadi ya. Dia tak perasan ni. Falamma 23. Ya, kejap. Nak cari yang dekat ni. Okey, dah cuba dah. Okey, tuan-tuan yang apa ni tak ada Quran apa kita panggil ya. Kalau kebetulan duduk di mana-mana ke tak ada Quran bercetak ya, boleh tengok ni lah ya, boleh tengok yang lebih besar ni dekat skrin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma ra'auhu aridan ya mustaqbila audiyatihim qalu hadza aridun mumtiruna. Ya, panjang ayat ni 24. Kita baca satu-satu tuan-tuan ya. Jadi ayat yang ke-24 surah Al-Ahqaf ya. Jadi apa Allah sebut? Allah kata falamma, maka ya lama, maka apabila ataupun maka ketika mana, dia berkait dengan waktu. Ya lama ni ya, orang Melayu panggil lama-lama kan, lama-lama. Ya, jangan tunggu lama-lama ya, tu berkait dengan waktu. Falamma, maka apabila ra'au tu mereka lah. Ya, kat mana mereka tu pada huruf waw tu. Asalnya ra'a. Ra'a mana telah melihat seorang. Kalau ra'au mereka ramai. Jadi orang-orang yang jahil ni, sebab ini sambung ayat 23 cerita tentang orang jahil ya. Orang jahil ni bukan orang bodoh. Ya, orang jahil ni sebenarnya dalam bab dunia mereka handal. Mereka apa kita panggil engineer by profession, mereka chartered accountant ya, mereka professor university. Ni orang pandai-pandai belaka ni ya, tapi pandai dalam bab dunia. Dalam bab akhirat macam Abu Jahal, dia tak pandai. Dia tak kenal Tuhan, dia sembah berhala. Tak ada gunalah tuan-tuan, sayang ya. Jadi apabila ra'auhu, mereka melihatnya, nya di situ ialah azaban, azab. Ya, jadi kalau kita tengok ya, ra'au itu adalah past tense verb. Jadi bila lepas past tense verb, biasanya dia ada objek. Macam tadi ya. Ahmad telah makan nasi. Telah makan tu past tense verb dia. Nasi tu jadi objek. Kat sini kita tak nampak dia sebab dia who. Who tu ialah pronoun. Ya, tapi who tu represent apa? Ya, dia substitute apa? Dia substitute pada azab. Dalam kurungan Ustaz letak azab.
Ra'auhu, mereka melihatnya, mana melihat azab, aridon, ya, berupa awan di langit. Jadi aridon tu nak terjemah sebagai apa tu? Fungsi dia apa? Di sinilah kita kena tengok i'rab tuan-tuan. Cuba Kak Nab tengok dalam Quran i'rab tu. Aridon ni memang dia dalam bentuk maf'ul. Ya, sebab dia tanwin fathah, aridon. Kalau aridun, subjek. Aridin, dia datang selepas second noun. Dia second noun. Ataupun datang selepas preposition. Aridon. Apa aridon tu? Hal Ustaz. Ya. Hal. Dia hal keadaan. Ya, hal keadaan. Hal ya. Hal mana adverb lah. Jadi dia melihat ya azab itu ya macam mana ya dia tengok ni dalam bentuk awan. Ya, biasanya awan tu awan yang hitam lah. Macam yang menimpa pada Nabi Yunus. Kaum dia Nabi Yunus. Kan Nabi Yunus ajak mereka beriman, mereka tak nak. Nabi Yunus pun macam give up lah. Ya. Walaupun Allah tak perintah dia keluar dulu. Sebelum Allah perintah. Dan Allah, biarkan Nabi apa kita panggil? Nabi Yunus. Ya. Ditelan oleh ikan supaya dia mengetahui bahawasanya perbuatan dia keluar daripada kampung dia di Ninawa di utara Iraq tu, ia merupakan satu perkara yang itu keputusan dia. Allah belum perintah lagi. Ya. Dan umat dia, kaum dia bila melihat awan hitam datang, ya, maknanya ni hujan ribut akan datang, maka mereka pun beriman. Ya, jadi mereka beriman setelah melihat azab Allah. Ya, jadi aridon. Jadi kalau dia hal boleh tak dalam bentuk tanwin fathah? Ya, boleh. Ya, memang boleh. Jadi sebagai contoh kita kata Ahmad datang ke sekolah berjalan kaki. Mana dalam keadaan? Ahmad datang ke sekolah dalam keadaan berjalan kaki. Apa tu? Hal lah tu. Ya, dalam bahasa Arab kita kata ya, apa kita panggil ya? Datang jaa Ahmad ya ilal madrasah masyian. Masyian tu macam aridon sama. Semua tanwin fathah tuan-tuan. Maf'ul ni hal pun tanwin fathah. Objek tanwin fathah, maf'ul li ajli tanwin fathah, maf'ul apa lagi tadi ya, maf'ul mutlak tanwin fathah, semua tu memang dalam bentuk tanwin fathah. Kalau dia tak ada alif lam depan lah, kalau ada alif lam dia tanwin sajalah. Okey tuan-tuan ya, ada apa nak tanya soalan? Ya. Kalau tuan-tuan belum ada buku i'rab tu belilah ya. Dan buku i'rab ni ada yang English tuan-tuan ya. Kalau yang berminat beli dalam English Ustaz. Nanti Haji Fakri nanti dia pandailah cari, dia very resourceful kan. Kitab i'rab Quran dalam English. Haji Fakri. Nanti Haji Fakri cari ya. Ustaz saya apa kita panggil? Apa publisher dekat Saudi tu? Darul apa nama tu? Yang keluar Darul Fikir. Darul Fikir Egypt. Darul Fikir Lubnan ada dua. Darul apa nama tu? Tak ingat. Yang keluarkan buku The Seal Nectar tu. The Seal Nectar, Tafsir Mukasir ya. Tak ingat bukan Darul Ulum Pakistan. Darul apa tak bukan Darul Syakir, bukan Darul Syakir Bangi ya. Darussalam ke Ustaz? Darussalam, betul Darussalam. Ya, yang keluarkan itulah The Seal Nectar tu, kitab The Seal Nectar tu Darussalam. Darussalam tu dekat Saudi, dekat Riyadh ya. Ustaz rasa kalau tak salah Ustaz, Darussalam juga ada mengeluarkan i'rab Quran ni in English. Ya, tapi dia banyak jilid lah ya, dia lagi bagus lah ya. Tapi Ustaz tak expect lah tuan-tuan nak beli benda tu kan, sebab mungkin harganya mahal lah ya. Kalau melainkan tuan-tuan rasa tuan-tuan nak belilah, baguslah ya. Ustaz ada dulu lama ya, Ustaz photostat je. Ya, Ustaz photostat satu jilid Al-Baqarah tu habis, tapi cari-cari tak tahu jumpa kat mana, tak jumpa. Tak tahu hilang kat mana, tak tahu. Ya dah usaha dah cari. Ya, jadi ada English translation punya, tu pun bagus tuan-tuan ya. Sebab lagi mudah untuk kita faham. Sebab yang i'rab ni agak kecil sikit ya. Jadi kita tak apa nampak sangat. Okey, tak apalah. At least, kata Kak Nomah. Macam mana Kak Nomah nak bagi besar? Macam mana Kak Nomah? Akak beli magnifying glass, Ustaz. Memang dah belilah. Memang dah beli. Dah beli dah. Ya, maknanya Kak Nomah ni, dia cakap ya dan dia buat ya. Bagus ya. Ustaz, Ya. tak faham sikit. Aridon ni tak boleh jadi objek, Ustaz. Ini jadi Tak hal. Sebab objek tu, hu tu, ra'auhu. Dia tak boleh ada dua objek. Ketika mana mereka melihatnya. Nya tu azab. Azab tu lah yang jadi objek. Azab tu jadi Bentuk objek. awan. Tu. Ya. Aridon bukan. Aridon tak boleh. Tuan tu dia menyerupai awan kan Ustaz? Dia bukan awan.
Maknanya datang dalam bentuk, dia boleh awan. Sebab dia awan di langit, tapi awan di langit tu yang datang sebab azab ni biasanya direpresent oleh apa? Angin kencang, gempa bumi, semua fenomena alam. Kan kita sebut tadi? Ya, boleh dalam bentuk angin hujan lebat, tapi hujan lebat akan didahului oleh awan hitam. Hujan lebat dia tak akan datang terus macam tu, tak akan datang. Dia mesti datang melalui awan hitam dulu. Bila awan hitam, awan hitam, dia mesti berupa, dia awan betul. Sebab, cuba tengok, mustaqbila, dia punya tambahan dia. Maknanya, apa kita panggil, menghala, facing them. Sedang menunjuk, directing to them. Directionnya ke arah mereka. Masa itulah, masa tu mereka merasa takut. Pasal apa? Mula-mula mereka ingat, hujan tu, sebab hujan kan ada dua. Satu hujan rahmat. Kalau untuk orang beriman, hujan rahmat lah. Sebab mereka petani. Sebab apa tulis lepas tu? Audiyatihim. Audiyah tu plural form untuk wadi. Kalau satu kita panggil wadi. Wadi mana oasis, lembah. Kalau banyak, audiyatihim. Mana kawasan ni besar ni, bukan kecil. Audiyah tu lembah-lembah mereka. Bukan satu lah. Ustaz tak letak apa. Sebab dalam bahasa Arab, kalau kita letak lembahnya satu, tapi kalau lembah mereka, lembah tu mana lebih daripada satu. Perkataan mereka di situ menyebabkan, walaupun kita sebut lembah aja, tapi maksudnya lembah-lembah. Jadi kita tak sebut. Contoh kita kata, mata mereka melihat dengan rasa takut. Kita tak kata mata-mata mereka. Kalau kita kata mata-mata, dah ada makna lain pula. Jadi kalau dalam bahasa Melayu kita kata, ketika melihat azab, mata mereka terperanjat. Mata mereka terbontang, kita kata, besar. Jadi mata mereka, walaupun disebut mata, tapi maknanya plural. Pasal selepas mata tu ada perkataan mereka. Kalau matanya, matanya seorang je lah. Tapi kalau mata mereka, tu bukan satu mata tu, banyak mata. Kita tak perlu terjemah mata-mata mereka, tak perlu. Sebab kalau mata-mata akan jadi makna lain. Mata-mata mana polis rahsia, spy. Dia dalam bahasa Melayu ada perkataan tu. Okey, itu dia punya ceritanya. Apa ayat dia? Ustaz, dalam Irab ni dia tulis mustaqbil tu naat, adjektif. Macam mana boleh jadi adjektif? Aku tak faham. Sebab dia macam tak ikut. Dia adjektif kepada aridonnya. Ya, betul. Tapi dia macam tak ikut dia punya ikut? apa? Mana pula tak ikut? Ikut? Kat mana yang Kak Norma kata tak ikut tu? Okay, macam dia tanwin fathah. Yang ni dia fathah saja boleh Ustaz? Tak sama. Boleh, dia jadi first noun. Pasal dia sambung mustaqbila audiyatihim. Walaupun tak semestinya dua-dua fathah tanwin Ustaz, tanwin fathah. Sebab dia tak boleh pasal mustaqbila tu dia sifat, dia adjektif kepada aridon. At the same time, mustaqbila tu adalah first noun kepada audiyatihim tu. Dia ada dua fungsi kat situ, tuan-tuan. Ustaz nampak Kak Norma tak perasan. Pasal Kak Norma harap ra'auhu aridon mustaqbilan kan? Mesti kan mustaqbilan, betul? Ya, betul Ustaz. Jadi masalah dia sekarang ni, dia tak boleh baca mustaqbilan kerana at the same time dia jadi first noun kepada audiyatihim. Cuba tengok audiyatihim. Pasal apa baca audiyatihim? Pasal dia second noun. Bila audiyatihim second noun, mana first noun dia? Mustaqbilah. Boleh tak first noun tanwin? Tak boleh. Dia alif lam tak boleh, tanwin tak boleh. Bila dia tak boleh, tetap tak dia jadi adjektif kepada aridon? Ya. Dia jadi adjektif. Yang ni Ustaz faham. Kalau tuan-tuan kata susah memang pasal tuan-tuan tak perasan. Kak Norma dah perasan dah sekarang? Dah okey dah? Perasan juga Ustaz. Tapi macam bila dia terjemah menuju kan, kita macam tak nampak benda tu adjektif. Sebab itu Ustaz letak yang menuju sebab dia sifat. Yang kita kata menuju. yang. Macam Ustaz kata kan, rumah yang besar. Jadi rumah tu noun, yang besar tu adalah dia punya adjektif dia. Rumah yang besar. Lelaki yang jahat itu. Apa kita panggil? Warga negara Yahudi yang ditangkap itu, yang baru kena tangkap ni. Yang ada 6 pucuk senjata pistol tu kan? Lelaki yang. Jadi yang tu menunjukkan sifat tu.
Mustaqbilah yang menuju, yang menghala. Sebab awan tu dia dah nampak, dia menghala. Ke mana dia menghala? Menghala ke lembah yang mereka duduk. Qalu, ya, audiyatihim. Mustaqbilah first noun, audiyati second noun, audiyati first noun, him second noun. Dia dua fungsi dia kat situ. Itu yang biasa menjadi masalah ni pasal dia main dua fungsi. Itu yang, tapi kalau perempuan lagi hebat. Perempuan jadi ibu, perempuan jadi isteri, perempuan jadi nenek, perempuan jadi tukang masak, perempuan jadi tukang basuh, perempuan jadi apa lagi? Ya, lagi banyak fungsi. Quran dua je. Ya, mustaqbilah dia sifat kepada aridan, at the same time dia first noun. Sebab itu patutnya mustaqbilah jadi mustaqbilan, patutnya tanwin fathah, tapi tak boleh tanwin fathah kerana dia jadi first noun kepada audiyati. Tuan-tuan. Audiyati at the same time, ya, audiyati adalah second noun kepada mustaqbilah. Tapi at the same time dia adalah first noun kepada him. Pasal dia main dua fungsi, tuan-tuan. Yang itu yang payah tu. Ya, sebab tu kalau dalam permainan bola sepak contoh, ya, ada seorang tu dia boleh main dua position. Ya, dia boleh main striker di same time dia boleh main back sebagai contoh. Kalau kena serang dia turun sebagai contoh, ya. Kalau bola naik dia akan menyerang. Kalau macam tu susah orang nak kawal dia sebab orang tak tahu. Ya, pasal dia ada dua fungsi, tuan-tuan. Dia overlapping, dia panggil overlapping fullback. Ya, pasal dia overlap tu. Bila overlap tu memang susah, tuan-tuan. Ya, mungkin contoh Ustaz ni tak berapa tepat tapi at least tuan-tuan boleh faham lah kalau boleh, ya. Qalu, mereka berkata, apa mereka kata? Haza, ini adalah aridun. Aridun tu dari segi bahasa dia bukan awan. Aridun tu ialah something that come, sesuatu yang datang. Arid. Tuan-tuan belajar tak ilmu tajwid? Dia panggil mad wajib. Ya, mad apa kita panggil? Ya, dia panggil mad apa tu kat ujung tu? Ujung sekali. Mad arid. Ya, mad arid di sukun. Mad arid, mad yang datang kerana sukun. Arid tu mana something that come. Ya, sebenarnya bukan awan ke situ. Sebab kalau awan dalam bahasa Arab dia panggil sahab. Sahab. Ya, Allahumma ya mujriyas sahab. Ya Allah, engkau yang menurunkan kitab dan engkau yang menggerakkan awan. Dalam bahasa Arab awan tu sahab. Tapi di sini perkataan sahab tu tak, ya, digantikan dengan aridan. Jadi aridan tu apa? Aridan tu merujuk kepada sesuatu yang datang sebab memang awan dia akan datang. Awan tu bergerak, tuan-tuan. Ya, sebab tu dipanggil awan apa? Kalau kita melukis, kalau tuan-tuan melukis, awan tu dipanggil awan apa tu? Cikgu Nomah. Awan apa tu? Awan apa? Awan yang mana, Ustaz? Kalau kita melukis, awan yang bergerak tu kita panggil awan apa tu? Awan yang bergerak tu. Awan berarak. Awan berarak boleh lah. Itu macam lagu Elicat je. Ya. Awan berlalu, Zat. Bukan. Ya. Awan larat dia panggil. Awan larat. Awan larat. Awan larat tu adalah salah satu daripada elemen yang ada dalam lukisan. Ni ilmu lukisan. Udah belajar dulu tingkatan 3. Tuan-tuan dah tak ingat dah. Ya. Awan larat. Awan larat tu apa dia awan larat? Awan larat tu ialah awan yang bergerak. Ya. Awan yang bergerak. Ya. Maknanya awan yang bergerak menuju ke mana dia? Awan tu. Ya. Dia menuju ke satu tempat. Macam kat sini dia menuju ke mana? Dia menuju ke lembah. Dia menuju ke lembah, tuan-tuan. Okey, jadi aridun. Aridun tu bukan awan. Aridun tu adalah awan. Dia bukan perkataan untuk awan tau. Ustaz, root word dia arada eh? Ya, arada. Arada page 9, Ustaz. Lain maksud dia. Apa mana dia? Satu kat Itu sini. memukakan. Menawarkan, mendedah, mengemukakan, Lagi? menawar untuk dijual. Itulah maksud dia. Mendedah, mempamerkan. Betul lah tu. Ya. Memang awan macam itulah dia datang. Sebab dia menampakkan tubuh dia. Ya, bentuk dia dalam bentuk yang hitam. Awan hitam. Maknanya sama tu. Ya. Cuma aridan tu luas lah. Ada makna apa kita panggil, ya? Ada makna mempersembahkan, mempertontonkan, ya, memperlihatkan. Itu semua benda yang sama. Sebab awan bila dia datang, kita boleh nampak. Awan hitam kita boleh nampak. Masa apa kita tahu nak hujan? Kita tengok awan. Oh, dah gelap dah nak hujan ni, ya. Kalau awan tu tak gelap, awan tu bukan hitam, kita tak akan tahu dia nak hujan. Kita tak ada. Kalau awan larat, awan warna biru, kita kata dia nak hujan, tak hujan. Tak hujan, tuan-tuan. Jadi maknanya betul tu, ya. Aridun ni bukan awan, tuan-tuan, ya. Awan tu sahab.
Sahab. Sin ha alif ba. Tulislah. Sin ha alif ba. Sahab. Sahab tu awan. Aridon ni mana sifat kepada awan tu. Ya, sesuatu yang datang. Ya, sesuatu yang datang, tuan-tuan. Ya, jadi nak buat macam mana, tuan-tuan? Memang sebab ni kalam Allah tinggi, tuan-tuan. Ni kalam Allah kan. Tapi nak buat macam mana sebab kalam Allah tu kita kena belajar. Jadi sebab tu dia ada banyak elemen kat sini. Tak apa, tuan-tuan, sabar-sabar aje. Kalau tak dapat sangat tak apa. Tapi paling kurang tuan-tuan tahu, ya. Jadi aridon, ya, dia hal keadaan sebab memang dia menceritakan tentang awan yang datang, ya. Kemudian mustaqbilah yang menuju dahlah datang, dia menuju. Ke mana dia menuju? Audiyatihim. Dia menuju ke lembah yang mereka tinggal. Qalu, mereka pun berkata, haza aridun. Ini adalah awan yang datang, mumtiruna, yang akan menghujani kami. Bagi dia benda tu baguslah. Ya, dia benda tu bagus. So, sebab bila tengok ya apa ni kemarau, ya macam kita kan panas sekarang ni. Ya, panas 35 36 darjah Celsius. Ya, tiba-tiba nampak awan hitam. Seronoklah kita. Pasal kita kata ini maknanya Allah nak bagi rezeki pada kita lah, nak bagi rezeki hujan. Ya, mumtiruna, mumtiruna yang menurunkan hujan kepada kami. Ya, mumtiruna, mumtir. Daripada berkata mator, min toro. Mator mana apa mator? Mator mana hujan. Min toro, tuan-tuan boleh tulis, itu maknanya hujan. Ya, mator adalah hujan. Jadi kalau mator tu hujan, mumtir maknanya sesuatu yang menghujani. Menghujani. Ya. Jadi dia daripada kata mator, mator makna rain. Ya, mumtiruna yang menghujani kami. Jadi bal huwa mastajaltum bihi rihun. Bahkan huwa, ya, awan itu ya, azab yang istajaltum bihi, yang mereka minta disegerakan. Tuan-tuan, ingat tak masa mereka bercakap dengan Nabi dan Rasul, dia kata, wahai Rasul, wahai Nabi, kalau kau betul-betul Nabi dan Rasul, yang kau kata Allah akan letak azab pada kami tu, mana azabnya? Mana? Tunjuklah azab tu. Allah datangkan azab dalam bentuk, ya, dalam bentuk hujan yang lebat nanti, ya. Jadi sebenarnya yang datang awan tu bukanlah rahmat pada mereka, bukan. Tapi awan yang datang tu adalah sesuatu yang berbentuk azab, istajaltum bihi, yang selama ni mereka duk minta. Ya, mana azab? Mana azab? Tak nampak pun. Ya, betul ke kau ni Nabi Rasul? Tak nampak pun azab. Di sini Allah bagi sebiji, tuan-tuan, ya. Rihun, angin. Ya. Fiha, yang di dalam angin itu azabun alim, ada azab yang pedih, ya. Pasal apa disebut angin? Sebab awan akan digerakkan oleh angin. Mestilah, tuan-tuan. Yang menggerakkan angin tu Allah. Ya, Allah yang menggerakkan angin, angin tu yang menggerakkan awan, awan tu yang menurunkan hujan. Ya, tu dia punya cerita. Jadi ada semua elemen di sini. Ada awan, ya, ada angin, ya, dan ada hujan yang akan menimpa mereka. Dan di dalamnya fiha, ha tu apa? Ha tu rihun. Pasal apa rihun tu muannas, ya? Dia feminin. Memang rih tu memang feminin, tuan-tuan. Ya, patutnya rih tu memang patutnya rih tu apa kita panggil, ya, maskulin, ya. Tapi di sini dianggap sebagai feminin. Maknanya rih ni boleh dua-dua. Boleh dua-dua, ya. Mana dia apa kita panggil, ya, sifatnya dia apa istilahnya tu, ya. Dia dua jantina lah, ada dua-dua boleh. Macam kita kata perkataan ajus kan, ain jim waw zai, ain jim waw zai, ajus. Ajus ni mana orang tua, boleh lelaki boleh perempuan. Nah, kata lelaki tua pun ajus, perempuan tua pun ajus, dia tak ada berubah, sama je, ya. Sebab kadang-kadang ada perkataan yang memang sesuai untuk dua-dua, lelaki boleh, perempuan boleh. Ya, biasanya beza kan, ya. Kalau dia lelaki macam jamilun, lelaki yang handsome. Kalau jamilatun, perempuan kan, ya. Tu ada beza. Jamilun, jamilatun, ada beza, ya. Kita kata apa lagi kita kata, ya. Contoh apa istilahnya, ya. Kalau pandai, contoh kan, pandai, apa pandai, ya, zakiyun. Kalau perempuan zakiyatun, ya. Tapi kalau untuk perkataan apa ni, angin boleh dua-dua, ya. Angin boleh dengan jantina feminin dan boleh dengan jantina maskulin. Di sini disebut maskulin. Rihun fiha. Sebab kebanyakan angin ni kalau dalam bahasa Inggeris pun, tuan-tuan, angin ni kebanyakannya adalah perempuan. Betul tak, tuan-tuan? Dalam dunia ni kebanyakan angin, ya, adalah nama dia nama perempuan.
Ya, dia dekat US dulu. Ya, apa nama? Puting beliung, ya, angin tu apa nama dia tuan-tuan? Kat US. Ya, Katrina. 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 Ya, pasal apa tak letak nama John ke, ya, nama Christopher ke, Katrina, ya. Angin-angin kebanyakannya nama perempuan. Ya, nama perempuan, ya. Jadi Dia bukanlah dah ada komplain dah Ustaz. Feminis dah komplain dah. Jadi dah dia orang komplain letak dah. nama lelaki lah. Macam dekat apa ni, apa di Filipina ni kan yang bertiup ni apa nama dekat Filipin tu. Ya, nama perempuan juga. Ya. Jadi logiklah tuan-tuan bila dalam Quran sebut rihun fiha. Ya, angin kuat, angin kencang yang fiha di dalamnya. Nya tu apa? Nya tu angin tadilah. Ya, ada azabun alim, ada azab yang pedih. Ini clear kat rumah ya. Azabun dia noun, alimun jadi adjektif. Clear lah. Itu clear Ustaz. Tu ya. Yang tadi betul Ustaz faham ya. Aridon patutnya mustaqbilan. Itu kalau dia stand alone. Masalah sekarang ni mustaqbilan ni dia bukan stand alone. Ya, dia compound noun. Bila mustaqbilah compound noun, dia tak boleh carry apa ni tanwin, dia tak boleh carry tanwin. Ya, mana boleh dia carry tanwin sebab dia first noun. First noun ya, do not accept alif lam and do not accept apa ni tanwin. Jadi tak boleh tanwin. Sebab tu mustaqbilah saja. Tapi barisnya tetap fathah. Pasal apa dia fathah? Pasal dia naat, pasal dia sifat, dia adjektif tuan-tuan. Jadi tuan-tuan akan tengok dalam buku i'rab ni ada naat. Naat tu mana sifat. Sifat tu adjektif. Sama tuan-tuan ya. Okey, ada apa lagi silakan. Apa yang ustaz boleh bantu ya? Ayat 24 dah selesai. Istajaltum tuan-tuan ya. Daripada perkataan apa ya, istiqjal tu mana bersegera ya, minta segera ya didatangkan azab tu. Sebab selama ni bila Nabi dan Rasul ajak mereka untuk beriman, mereka selalu petikan, mereka tak nak, mereka kufur. Jadi Nabi dan Rasul pun kata, kalau kamu tak nak ikut nanti Allah datangkan azab. Mereka pun tanya, bila azab tu datang? Ya, esok lusa datang lagi ya. Kata datang azab, mana dia ya. Jadi mereka yang minta. Itu disebut istajaltum ya, apa yang yakni azab, istajaltum yang kamu minta disegerakan ya, bihi kedatangannya. Jadi bila kamu minta Allah bagilah ya, dalam bentuk aridun ataupun aridon ya, dalam bentuk awan yang datang yang mustaqbilah yang menuju ke kampung mereka yang terletak di lembah-lembah ni, dekat valley dia lah ya. Jadi bila datang benda-benda itu memang ya dia mengandungi azab lah, azabun alim lah, habis matilah semua. Okey ya, tu ayat 24. Ada soalan apa-apa? Kalau tak ada, Ustaz sambung 25. Satu ayat lagi. Ada apa-apa? Silakan. Ustaz, saya baru masuk dalam chat tu Ustaz. Yang Ustaz kata yang pertama tu saya jumpa website Arabic for Nerds ni, dia memang belajar word Arab step formula lah. Itu web link tu lah. Okey. Dan dia ada buku dia called Arabic for Nerds tu lah, dijual di Amazon. 19 US dollar. Tapi yang kalau Ustaz kata tu Darussalam tu yang saya nampak ni is the word for word ni, 3 volume ni. Oh, tak ada Arab tak ada ya? Saya cari perkataan Arab dia not found Ustaz. Tapi dalam there's another one also in Darussalam, tapi karya Bistari ada jual in English version also, 4 volume. Ada 4 jenis color tu. Itu je lah yang saya ada boleh maklum kat Ustaz lah kan. Maknanya mungkin ya, terima kasih Haji Bakri. Mungkin bukan Darussalam lah, maknanya mungkin lain publisher lah tu. Mungkin lah, mungkin bukan Darussalam lah. Mungkin publisher lain lah tu. Sebab dia Saudi ni ada satu lagi dia panggil Obaid ya, Obaid. OBEID tak salahnya, Obaid Publication ni dia memang banyak buku-buku juga ya. Macam yang terbitkan apa kita panggil apa dia panggil apa of the Quran tu, Atlas of the Quran tu, Atlas of the Quran, Atlas of the Hadis ya. Itu Obaikan dia panggil ya. Itu dekat kalau Madinah adalah ya, ada kedai-kedai buku kat Madinah tu, kebanyakan publisher tu saya tengok OBEIKAN kalau tak salahnya, Obaikan ya. Tapi tak pasti sama ada dia tu tidak ya. Sebab Ustaz pun tak beli buku ni pasal dia 30 juzuk ya. Ustaz ambil hanya Al-Baqarah, Ustaz hantar kedai, Ustaz photostat ya. Tapi
Dulu lama lah ni cerita sebelum COVID ni, ya. Tak tahu, duk cari tak jumpa. Ustaz enlarge dia jadi A5. Jadi A5 tuan-tuan, ya. Jadi sebab nak bagi dia besar, A5 besar kan? A5 ke A3 besar? A3 lagi besar daripada A3, A5. okey, A5 A3. dia besar separuh. Ada A3, ya. Sebab ada benda yang memang Ustaz sengaja besarkan supaya boleh nampak kan kalau dia terlampau kecil. Sekejap ni. Tak ada nak tunjuk ada satu Ustaz besarkan pun dah. Tak tahu kat mana letak. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, ya. Apa khabar Kak Okay, Macita? ada lagi ya. Kita masih ada kat sini tapi tak apalah, saya bolehlah join sekejap. Okey, ya. So hari ni ada banyak benda ni, ya. Kak Macita memang kena tengok balik rakaman lah, ya. Sebab ada Aduh, banyak benda yang teknikal. Ya ke? Tak tahu bila pula nak tengok rakamannya. Kalau tidak nanti macam biasa lah, kita ulang-ulang je. Tak apa, nanti I try. Ya, ya. Uh-uh. Okey, kita baca satu ayat sebelum Kak Macita pun dah masuk. Ayat 25, ya. Kak Macita, 25. Kalau tak ada ni, Ustaz ada. Boleh tengok. Surah yang sama ke Ustaz? Sama, Al-Ahqaf. Ayat 25. Okey. Okey, jadi kita masuk ayat 25. Tudammir. Ya, ini jarang kita jumpa verb macam ni, ya. Jadi verb ni dia 4 huruf, ya. Dal, mim, double dan ra. Dal, mim, ra. Dammara. Jadi dia punya present tense verb tudammir. Tudammir ni mana menghancurkan. Ya, macam tadi Ustaz sebut kan, ya, Allah telah menghancurkan Pompei sehancur-hancurnya. Allah telah menghancurkan Pompei sehancur-hancurnya. Jadi perkataan sehancur-hancurnya itu adalah dipanggil maf'ul mutlak, ya, ataupun absolute. Ya, absolute apa kita panggil? Absolute noun lah, ya, absolute noun. Jadi di sini tudammir, ya, yang menghancur leburkan. Maknanya tadi itulah, ya, azab yang datang tadi dalam bentuk awan hitam yang ditiup oleh angin yang diperintah oleh Allah, ya, ke arah kampung ataupun valley di mana mereka duduk. Jadi tudammir, ya, dia menghancurkan kulla syai'in. Semua, segala sesuatu. Every single thing. Kulla, ya, every syai'in sesuatu. Maknanya every single thing dihancurkan oleh azab tadi. Azab tu dalam bentuk apa? Dalam bentuk hujan lebat. Angin kencang. Ya. Bi amri rabbiha. Jadi datangnya angin kencang tu bukan saja-saja datang. Tetapi bi amri, dengan perintah. Ya, atas kehendak. Rabbiha, Tuhan mereka. Tuhannya. Tuhan siapa? Tuhan angin tadilah. Ya. Sebab angin tu digerakkan oleh Allah, maka dia tu atas perintah. Kalau Allah perintah, dia datang. Macam awan hitam kan, ya. Sebab tu awan hitam, kita nampak macam nak hujan atas kepala kita, ya, kampung kita, tiba-tiba dia hujan di tempat lain. Ya, mungkin kita kata awan hitam di Shah Alam, tiba-tiba yang hujannya bukan di Shah Alam. Ya, mungkin di apa kita panggil, mungkin di Kelana Jaya mungkin di Subang Jaya mungkin, ya, mungkin di Kuala Lumpur. Kerana yang menggerakkan awan tu Allah. Dia ikut perintah, ya. Kemudian apa lagi? Kita terjemahkan. Ya, sudah. Tudammiru, angin tadi, dia memusnahkan, menghancurkan kulla syai'in. Kulla dibaca dengan kulla. Kulla fathah. Kerana dia jadi objek. Kulla. Ya. Pasal apa objek tak ada tanwin? Pasal kulla tu, selain daripada dia adalah objek, dia adalah first noun. Kulla syai'in tu, ya, dua isim, dua noun yang digabung. Jadi compound noun. Jadi bila kulla tu jadi compound noun, kita tak boleh baca dia dengan tanwin. Tak boleh baca tudammiru kullan, tak boleh. Pasal dia ada something, ya, yang bersambung dengan dia. Sebab dia compound. Bila dia compounded tu, maknanya dia dua noun tu digabung. Maka kulla tak boleh baca kullan, baca kulla saja. Syai'in boleh tanwin. Tapi tanwin kasrah. Pasal apa tanwin kasrah? Dia second noun. Ya, tudammiru, angin kencang tadi menghancurkan, azab tadi menghancurkan, kulla syai'in, segala sesuatu. Ya, bi amri, ya, dengan amri, perintah ataupun arahan rabbiha, Tuhannya. Nya tu apa? Nya tu tadi azab tadilah. Azab pun boleh, tapi yang lebih tepat rih tadi, angin tadi. Ya, kerana angin dalam bahasa Arab dia ada dua jantina.
dia boleh angin dalam bentuk feminin, angin dalam bentuk maskulin. Dua-dua boleh, tuan-tuan. Ya, tidak apa kita panggil, ya. Tapi yang menentukan macam mana? Biasanya kalau dia dalam bentuk feminin, dia dalam bentuk yang azab lah, ya. Datang untuk memusnahkan, menghancurkan, ya, meratakan. Jadi maknanya untuk tujuan-tujuan yang negatif. Kalau dia dalam bentuk positif, ya, Allah bagi dalam bentuk tadilah hujan rahmat, ya, untuk mengairi kawasan apa ni, lembah yang kering kontang jadi apa, jadi basah, jadi lembap, ya, tumbuh pokok. Itu rih, ya, dalam bentuk apa ni, maskulin, dan dia positive connotation. Tapi kalau dia rih dalam bentuk feminin, ya, dia negative connotation. Jadi itu beza dia, tuan-tuan. Ya, kita tengok, ya, apa tujuan dia. Jadi kalau tujuan dia untuk memusnahkan, maka dia rihun, macam atas tadi kita baca rihun fiha bi amri rabbiha, ya, bukan rabbihi, ya. Fa'asbahu, lalu mereka pun jadi la yura, ya, tidak dapat dilihat. Pasal apa? Ya, sebab mereka dah terbenam ke bawah. Ya, bila Allah datangkan azab ni, mereka tak tahu ke mana dah. Ya, ada yang digulung, ya, oleh apa kita panggil, oleh laut mungkin, ya, masuk dalam laut, ataupun macam kaum Nabi Lut, kan, ya, ataupun bumi mereka tenggelam. Ya, la yura, tidak dapat dilihat. La yura, yura tu pasif, ya, tidak dapat dilihat, tak dapat nampak dah. Illa, melainkan, ini exception kita, mustasna, masakinuhum, melainkan tempat tinggal, ya, tempat tinggal yang ada. Macam kita tengok kaum Samud, kan, di utara Madinah, di Madain Soleh, kaum Samud, ya. Dia punya bangsa kaum Samud dah musnah, dah pupus, ya, dah extinct dah, ya. Tetapi mereka punya rumah masih ada. Sebab kalau rumah mereka musnah, nanti tak ada bukti, ya. Firaun mati habis, ya. Dia punya apa kita panggil, dia punya kemudahan semua habis. Tetapi piramidnya masih ada, ya. Dia punya mumia, ya, mami dia masih ada lagi. Jadi sengaja Allah pertahankan untuk menjadi bukti bahawasanya apa yang berlaku dulu tu adalah benar. Bukan main-main, tuan-tuan, ya. Jadi masakinuhum. Masakin adalah plural form untuk maskan, min sin kaf nun. Ya, tuan-tuan boleh salin, min sin kaf nun. Maskan adalah singular form dia. Masakin. Masakin adalah dia punya plural form, dan pluralnya dalam bentuk broken plural, masakin. Ya, maskan, masakin, ya, masakin. Tapi kalau kita panjangkan nanti tukar mana, ya? Jangan kita panjangkan, jangan masakin. Kalau masakin tempat tinggal, masakin orang-orang miskin, lain pula. Ya. Jadi dia punya apa? Dia punya panjang pendek tu jangan kita suka-suka hati tambah. Sebab kalau kita tambah nanti dia bertukar makna dia, ya. Okey, masakinuhum. Kazalika, ya. Okey, setakat ni ada soalan, silakan, ada apa nak tanya? Tuan-tuan, ada apa? Haji Asyari okey, Haji Megat, Kak Abida. Okey, Ustaz, insyaAllah. Ustaz, kalau jadi soalan bodoh, tapi reh, sebab tadi Ustaz kata reh tu is both masculine and feminine. Boleh, ya, betul. Reh masculine macam mana and reh in feminine macam mana? Kalau reh masculine untuk positive connotation, positif. Untuk rahmat, hujan rahmat, untuk menumbuhkan pokok, buah-buahan, sebagainya. Dia kalau yang rih untuk feminin, dia ada way around lah. Untuk memusnahkan azab, ya, dan sebagainya. Tapi dia masih reh sajalah. Sama, masih rih. Tak ada berubah. Memang ra, ya, ha. Memang the same word, ya. Yang maksud dia jadi lain lah. Maksudnya berbeza. Satu yang positif, satu yang negatif. Itu je. Terima kasih. Ya, sama. Yang lain ada apa? Silakan. Ridun tu masculine je. Yang mana? Ridun, awan. Aridun awan, maskulin. Sebab tu haza. Ni tadi, haza aridun. Ni tengok. Ya, ayat 24. Haza, ya, aridun. Ya, haza. Pasal apa dia haza? Pasal aridun tu dia maskulin. Kalau dia feminin mesti hazi. Ya, macam rihun kan. Tak adalah kat sini hazi. Tapi rihun, angin, fiha, yang di dalamnya. Nya tu apa? Nya tu rih. Rih dalam bentuk negatif. Dalam bentuk apa ni, feminin, ya. Pasal apa? Sebab dia datang membawa azabun alim. Jadi bila negative connotation bawa azab, maka dia feminin. Kalau dia bawa apa ni, bawa apa kita panggil, ya, bawa rahmat, hujan rahmat, maka dia maskulin.
Ya, biasanya macam tu tuan-tuan. Ya. Okey, ada lain silakan. Tak ada, kalau tak ada kita sambung saja. Kazalika yang demikian itu. Yang demikian itu maknanya cerita-cerita sebelum ni dihimpunkan dengan kazalika yang demikian itu. Maknanya cerita angin kencang, cerita awan hitam, ya, cerita azab, itu semua kazalika. Ya, najzi, kami balas. Kami itu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz buat dalam bentuk K besar. Kerana kami, ya Allah, al-qaum, ya, kami balas kepada al-qaum. Al-qaum jadi apa? Jadi objek pasal dibaca dengan fathah. Pasal apa tak ada tanwin fathah? Sebab ada alif lam depan. Bila ada alif lam depan, tak ada tanwin kat belakang. Kalau dia objek, dia hanya fathah saja. Al-qauma. Ya, al-mujrimin. Al-mujrimin jadi apa? Al-mujrimin. Kak Abidah, Ifat. al-mujrimin jadi apa tadi? Al-mujrimin jadi apa? Adjektif. Jadi sifat, adjektif, ya, al-mujrimin. Pasal apa al-mujrimin tu dia apa kita panggil? Dia plural. Mujrimin panjang kan, ramai. Pasal apa? Al-qaum tu bukannya satu. Sebab kaum tu memang walaupun dia macam satu tapi kaum bermaksud plural. Ramai. Ya. Maknanya dari segi fizikal, ya. Dari segi fizikal, physically speaking, ya, dia memang singular. Tetapi kalau dari segi meaning dia adalah, ya, a group of people dalam tu. Ya. Jadi oleh kerana itu kaum-kaum, maknanya orang-orang ramai yang duduk sebagai kaum tu, yang mereka ini mujrimin, mereka ini orang-orang yang melakukan dosa. Mujrimin melakukan dosa. Sebab itu al-qaum al-mujrimin. Asalnya al-qaum al-mujrimun. Kalau al-mujrimun dia subjek. Kalau mujrimun waw nun, ya, min jim ra min waw nun. Kalau mujrimun dia subjek. Kalau mujrimun dia dua. Ya, tapi kalau dia datang selepas preposition, mujrimin. Dia datang sebagai second noun, mujrimin. Dia datang sebagai sifat kepada objek, mujrimin. Ya, dia follower ni. Mujrimin ni follower kepada al-qaum tu. Pasal dia adjektif kan. Adjektif memang dia menjadi follower. Dia akan follow dia punya noun depan tu. Jadi walaupun al-qaum depan tu nampak macam singular, tapi singular in terms of dia punya structure dia. Ya, tetapi dari segi meaning, dia adalah plural. Jadi bila al-qaum tu plural, maka mujrimin mesti plural juga. Pasal apa tak boleh baca mujrimun? Pasal dia adalah plural yang menjadi follower kepada al-qaum tu. Al-qaum tu al-qauma. Ya, al-qauma kan? Ya, jadi bila dia al-qauma, dia objek. Mujrimin tak bolehlah baca mujrimun. Tak bolehlah baca muslimun kan? Tak mukminun tak boleh, kena baca dengan ya nun. Muslimina, mukminina, mujrimina. Itulah cerita dia tuan-tuan. Okey, ya, ada apa yang Ustaz boleh bantu? Silakan. Ayat 25 selesai. 24 25 ada apa-apa nak tanya? Ada apa nak diulang? Ustaz ulangkan. Silakan. Ada apa? Tuan-tuan. Ada tak ada? Ya. Okey Ustaz. Ya. Ustaz tunjuk buku I'rab tu, dia ada 4 color Ustaz. Ustaz baca yang warna hijau. Jadi dalam kurikulum ni Ustaz pakai 4 ke atau pakai 1 je dulu? Tak, dia warna je beza tapi dalam dia sama. Oh. Yang Ustaz ni kebetulan warna macam gold sikit lah. Dia warna beza tapi dalam konten sama. Sama je. I see. Dia ada hitam, hijau, merah dan gold. Betul. RM45 di Shopee. Okey, ya. Silap-silap kalau ada apa tu boleh murah lagi tu, ya. Jadi ada. Memang ada murah lagi, RM35 lagi. Okey. Tapi dia ada yang apa ni, yang saiz kecil apa Haji Fakri? Jangan beli yang kecil lah, beli yang besar. Ini 45 ni saiz besar lah kot. Ni A4 saiz, A4. Beli yang A4 lah, sebab A4 ni pun kecil dah. Ya, nanti kalau beli yang apa kita panggil, yang kecil tu nanti lagi kecil lagi tak nampak nanti, ya. Yang RM35 is the A5, yang tu yang kecil. Oh, A5 jangan belilah A5, beli Pocket A4. size kot. Ya, A5 is RM31. Ya. Dia ada jumbo ni tapi terjemahan perkataan A3. A3 tu yang lebih besar daripada A4 lah kan. 74. Ada besar lagi. Tapi tak tahulah yang sama ada dia Arab dia tulis cuma terjemahan perkataan lah. Tak tahu tak sama ke tidak. Tak cukup lah. Dia terjemahan dia bukan Arab. Tak boleh. Kita nak cari yang Arab. Nanti kalau Ustaz tengok balik
Tapi kalau Haji Fakri ada masa, ada kesempatan, cuba tengok in English, Arab, 30 juzuk Quran tu. Ada Ya. karya Bistari Ustaz, tapi dia tak tunjuk apa nama ni, karya Bistari tu dia tak tunjuk yang dia i'rab, dia tunjuk word by word sahaja. Kalau word by word kita dah ada. Kebanyakan yang Ustaz buat ni pun word by word ni yang Ustaz buat ni. Yang Ustaz share ni semua word by word ni. Dan saya pun ada ni tafsir Quran perkataan dilengkapi dengan asbabul nuzul. Yang maghfirah. Yalah itu dah tambahan kan, ada asbab nuzul lah. Maghfirah. So nak Ustaz nak tengok the English i'rab ya. I'rab ya. Dia panggil i'rab ni apa dalam English ya. Memanglah kita panggil grammatical analysis lah. Ya, ataupun dia punya ada satu istilahnya declension, dia panggil declension, D-E-C-L-E-N-S-I-O-N, D-E-C-L-E-N-S-I-O-N, declension. Declension tu adalah bahasa yang tepat untuk perkataan i'rab. Ya, macam kalau macam saya ingat dulu belajar Spanish, masa belajar Spanish dulu 2 semester Ustaz, kita panggil conjugation, dia panggil verb conjugation. Ya, tapi itu conjugation, dia conjugate macam past tense, present tense, future kan. Itu conjugation, tapi ini bukan conjugation, ni lebih pada tu. Dipanggil declension. Declension tu lebih tepat. Tapi tak tahulah ya, sama ada tidak, sebab Ustaz pernah photostat tapi hilang, tak tahu. Lepas tu masa zaman tu photostat ya, kita pun tak ada fikir sangat nak cari dia punya publisher asal dia ya, tak tahu. Cuma Ustaz rasa Saudi punya. Jadi bila Saudi punya tu memang terfikir yang Darussalam lah ya, ataupun Obaikan, tapi mungkin bukan dua-dua. Mungkin bukanlah, mungkin publisher dia mungkin yang UK punya kat London tu, apa dipanggil tu, Islamic apa nama tempat tu ya, nama publisher tak ingat apa nama ya. Tapi adalah ya, nanti Ustaz cari kalau jumpa nanti Ustaz share. Okey tuan-tuan ya. Kalau declension ni Ustaz, dalam YouTube Learn Quranic Arabic, dia ada animated sekali Ustaz. Oh, lagi bagus tu. So dia dan tak lama, dan dia apa nama ni, nanti saya bagi link dia. Mungkin ada mana-mana yang berkesempatan tu boleh tengok dalam YouTube tu lah kan. Declension. This is about declension. Buka YouTube nampak ya. Boleh lah insyaAllah. Terima kasih je apa ni Haji Fakri. Ya. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kalau tak ada apa-apa ya, nanti mungkin sekali lah ya kelas kita ya. Ustaz, saya nak tanya. Silakan. Saya buat kesalahan kan atau kejahatan kan? Saya kesalahan betul. Tetapi itulah saya tak jumpa ni Ustaz, saya kena baca balik Quran agaknya. Sebab geram betul sampai sekarang saya tak jumpa balik yang saya baca ni. Tapi dia kata kat situ buat kebaikan. Jadi saya confused sangat. Itulah saya dah screenshot tapi tak tahu mana. Nantilah saya cuba cari. Asalnya surah Hud ayat 114 tu. Tu nanti saya try balik. Itu juzuk berapa Ustaz? Juzuk tak ingat, tapi surah Hud, surah 11 boleh tengok. Tuan-tuan boleh tengok sebelum kita tamat, surah 11. Saya tak ada Quran tangan saya sekarang kan, tapi saya terbaca, tapi tu yang saya nak tanya Ustaz ni, tapi saya dah tak tahu, tak ingat dah mana yang saya surah baca. Surah 11 ayat 114. Kita dah baca ni. 114. Ada tak kat situ Ustaz? Apa dia kata? Dia dua-dua perkataan ada. Hasanat pun ada, sayiat pun ada dalam satu ayat. Mungkin Kak? Ya, lepas tu tapi dia kata buat kebaikan. Jadi saya dah confused tak? Sebenarnya dia buat kesalahan kan? Sebab dia asalnya dia buat kesalahan. Dia buat kesalahan, dia istighfar, bertaubat, dia sembahyang berjamaah. Jadi kebaikan pada sembahyang berjamaah tu menghapuskan dia punya kejahatan tadi. Nanti saya cari balik lah. Senang aja. Memang asalnya itulah ayat dia. 114 surah Hud. Surah 11. Surah Hud ya. Ayat 114. Nanti balik saya tengok. Surat 234. Muka surat 234 ya. Okey. Okey, dia juzuk yang ke-12 tu, Sani Asyar, juzuk 12. Okey. Mungkin ya. Sebab Ya, saya tu, tak Ustaz sure 11 atau 12. Mungkin. Oh, Ustaz pun ingat je. Sebab ayat tu dah banyak kali orang tanya. Jadi kita ingat. Okey, saya lega Ustaz. Sebab apa saya selagi tak dapat sebenarnya geram mana. Apa salah, apa yang tak betul ni kan ayat tu kan. Pasal dia hasanat dengan sayiat tu dekat-dekat. Okey, thank you. Jadi sayiat tu memang kejahatan. Hasanat tu kebaikan. Kebaikan. Jadi bila kita buat jahat,
kita ikuti dengan kebaikan, kebaikan tu nanti akan cancel out kita punya kejahatan. Okey. Nanti saya tengok balik. Okey Ustaz. Okey. So Ustaz dah habis ke Ustaz? Dah habis lah, kita mula 2.5 doa tadi. untuk saya Ustaz besok nak pergi umrah dengan Rohaya dengan Laila. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli halin hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunkan dosa kami, ampunkan dosa kedua ibu bapa kami, kaum keluarga kami. Jadikanlah kami orang yang diampuni dosa oleh-Mu dalam bulan Ramadan ni, ya Allah. Dan kalau di kalangan kami ada yang tak sihat, ada yang sakit, sembuhkan. Ada di antara kami yang akan bermusafir esok lusa, ya Allah. Terutamanya sahabat-sahabat kami yang akan mengerjakan umrah. Jadikanlah perjalanan mereka ni penuh dengan keselamatan, kesejahteraan. Jadikan umrah mereka umrah mabrurah. Dan ya, Kau terimalah amalan kami semua, ya Allah. Mudah-mudahan mereka yang dapat pergi ke sana mendoakan kami pula. InsyaAllah, mudah-mudahan InsyaAllah. Ya, jadi tak ada apa yang kami mengharapkan melainkan kepada-Mu, ya Allah. Mudah-mudahan Ramadan kami pada tahun ini menjadi Ramadan yang paling baik, yang terbaik berbanding dengan Ramadan yang selepasnya, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Okey Ustaz, okey. Kita nak raya dah ni kan Ustaz. Kelas kita mungkin ada lagi satu lah sebelum raya kan? Betul. Boleh. Okey, sungguh pun saya tak ada tapi kelas akan still go online ya. Ya. Dan yang after hari raya tu nanti kita update lah Ustaz. Kita pun tak sure lagi kan. Mungkin diorang pun nak cuti lah agaknya kan. Betul. Ya. Okay, saya ingin mengambil apa kalau Ustaz? sepanjang Ramadan kita sepanjang Syawal cuti pun tak apa, tak ada hal. Okey je. Boleh ya, sebab saya pun tak ada. Saya balik akhir raya baru saya balik itu Ustaz. Ya. Okey, saya nak ambil kesempatan ini Ustaz mengucapkan selamat hari raya pada semua jemaah kita dan maaf zahir batin ya. Ya. Okey Ustaz, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Puan Sri. Terima kasih semua. Ya, sama-sama. Ya, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama-sama ya. Saya baru masuk the YouTube untuk learn Quranic Arabic playlist tu, dia menggunakan sistem Sibawi, Ustaz. So, siapa nak tengok boleh ambil kesempatan lah. Share je dalam grup tu nanti insya-Allah. Ada dalam chat tu saya dah masuk dah. Okey, ya. Sebab saya tak boleh link, saya tak boleh access to the group. So boleh pakai tu. Ya, okey. Terima kasih banyak Haji Pagri. Terima kasih semua kawan kita. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan sama-sama ya. Sama-sama ya.